Pentagon Sivil. Jadi cerita pengalaman dulu sebelum saya bercerita tentang modul. Saya merupakan seorang penceramah motivasi matematik di Brunei Darussalam sejak 2011. Kalau ikutkan pengalaman, sudah 15 tahun berkongsi ilmu asas matematik daripada tahun 2006. Sejak saya di bangku universiti, saya menjadi seorang fasilitator matematik. Kemudian 2011 saya mendapat peluang berkongsi ilmu di negara Brunei dengan sokongan Kementerian Pendidikan Brunei. Jadi pengalaman saya di sana banyak, sudah berkongsi ilmu lebih daripada 200 buah sekolah di seluruh Brunei. Brunei tak besar, ada kecil je. Negara dia populasi pun dalam 400,000 orang, ada 4 daerah. Jadi saya dah berkongsi, boleh dikatakan daripada ke-4 daerah lah, dalam kampung, pedalaman semua saya dah berkongsi ilmu, jemputan daripada pihak sekolah. Jadi memang fokus saya kepada asas matematik. Okay, pada tahun 2014 saya mendapat jemputan daripada Kementerian Pendidikan Brunei untuk berkongsi modul ni. Dulu nama modul ni modul gula-gula sifir. Jadi saya berkongsi dengan guru-guru matematik seluruh Brunei. Masa tu dijemput guru-guru tahun 4, tahun 5 dan tahun 7. Lepas tu saya dijemput di bahagian agama, guru-guru matematik di sekolah agama pun jemput saya untuk bagi talk. Alhamdulillah 2017 kami dilantik oleh Bank Islam Brunei Darussalam untuk jadi konsultan matematik kepada pelajar-pelajar beasiswa tajaan Bank Islam. Kemudian 2017 juga mendapat jemputan di Indonesia di beberapa buah universiti sebagai wakil Brunei, sebagai penceramah jemputan, penceramah motivasi matematik, berkongsi ilmu matematik juga, asas matematik di lebih kurang 6 buah universiti di Sumatera, Indonesia. Okey, jadi pada tahun lepas 2020 PKP. Jadi satu hari sebelum PKP itu saya di Aceh Darussalam, di Universitas Syiah Kuala Aceh Darussalam, mendapat jemputan di sana. Balik ke Malaysia terus PKP, lockdown. Jadi kami satu kumpulan buat keputusan untuk terus balik ke Malaysia. Jadi kita di sana di Brunei kita serahkan kepada partner di sana. Jadi kita fokus di Malaysia. Maka dalam masa setahun tu kami belajar sesuatu perkara yang baru. Tak boleh berkongsi ilmu secara ceramah, tak dapat jemputan sekolah. Jadi saya nampak kekangan kepada ibu bapa di rumah. Saya pun ibu bapa, ada anak. Jadi belajar online ni, kekangan kita sebagai ibu bapa adalah kita tidak ada alat bantuan mengajar. Kita melihat anak kita belajar online, tapi ada setengah subjek tu cikgu tak dapat menyampaikan maklumat dengan banyak sebab cabaran online. Jadi kita apa alat bantuan yang ada pada ibu bapa di rumah untuk memastikan anak kita menguasai terutama sekali matematik. Jadi matematik ini, memandangkan sebelum ini anak kita belajar online, jadi tugas ibu bapa adalah memastikan anak menguasai asas matematik. Jadi salah satu asas matematik adalah sifir. Cuma dalam modul Pentagon kita ada 3 asas matematik. Pertama sekali kenal nombor. Anak itu dah kenal nombor, dah boleh tulis nombor. Kemudian barulah belajar sifir. Dah menguasai sifir, lepas itu barulah dia belajar operasi asas. Tambah, tolak, darab dengan bahagi. Jadi dia dah menguasai ketiga-tiga komponen ni, barulah dia boleh belajar matematik dengan mudah. Barulah cikgu mudah nak mengajar. Barulah anak itu mudah nak belajar di dalam kelas untuk memahamkan topik dalam subjek matematik. Okey, jadi sebelum kita bercerita lanjut tentang Pentagon Sifir, ni ramai yang dah join, ramai yang dah masuk. Jadi saya tengok komen dulu. Assalamualaikum Cik Man. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Cik Man. Waalaikumsalam. Wah, kita ramai daripada mana ni? Boleh memperkenalkan diri? Ada yang daripada Brunei. Ini pertama kali saya live bersama dengan orang kuat Mami Happy Group. Okey, jadi dalam sesi perkongsian ini boleh bertanya, sebab kita ada bahagian teknikal yang jaga untuk kalau ada soalan yang saya perlu jawab. Jadi tidak perlu menunggu sehingga akhir perkongsian. Jadi kalau saya punya perkongsian ni tak berapa jelas, boleh bertanya terus. Saya boleh terus terangkan. Jadi kita tak perlu tangguhkan pertanyaan. Okey, sudah bersedia? Sudah bersedia semua untuk kita belajar hari ini Pentagon Sifir? Apakah keistimewaannya? Apakah rahsia Pentagon Sifir? Okey, Syazila Asri dari Pasir Mas, Kelantan. Harga emas sekarang turun.
Okey, jadi semua dah bersedia. Okay, InsyaAllah kita akan bermula. Okay, jadi sepanjang PKP saya nampak untuk cabaran untuk kita sebagai ibu bapa di rumah adalah memastikan anak kita kuat asas, menguasai asas. Tidak kiralah asas apa sekalipun. Kalau bahasa Melayu asas dia adalah membaca, bahasa Inggeris reading, kalau mengaji asas dia Iqra. Matematik, apakah asas dia? Asas matematik yang saya sebutkan tadi, nombor, sifir dengan basic operation, operasi asas, tambah, tolak, darab dengan bahagi. Jadi dalam matematik, asas yang paling penting adalah sifir. Jadi bila anak itu menguasai sifir, insyaAllah topik lain, pecahan, peratus, perpuluhan dan sebagainya, insyaAllah tidak akan ada masalah. Jadi cikgu pun mudah nak mengajar di sekolah bila anak kita dah hafal sifir. Sebab ini sifir ni kunci matematik. Tak percaya, kita boleh tanya anak kita. Kalau anak kita menguasai sifir, insyaAllah subjek matematik dia menjadi mudah. Dia boleh dapat A atau B. Tapi kalau anak kita 50-50, tanya kejap lupa, kejap ingat, kejap lupa, kejap ingat, dia nak dapat B pun dia struggle. Tapi kalau anak kita tidak hafal sifir, gagal adalah perkara biasa. Jadi kita tidak mahu anak kita berada dalam golongan tu. Kita nak memastikan anak kita menguasai sifir, sebab sifir ni kunci matematik. Jadi bila pandai sifir, pandai matematik, bila pandai matematik, insyaAllah subjek lain juga tidak ada masalah. Tak percaya, nanti kita tengok kawan-kawan kita dulu. Kita sekolah dulu kan, sekolah rendah dulu. Tengok kawan-kawan kita yang berada di kelas pertama, ataupun kawan-kawan kita yang top 10, nombor 1 hingga nombor 10. Tengok matematik dia, A ke B? Semua A. Yang biasanya top-top ni semua matematik A. Sebab apa? Sebab matematik itu tunjang ilmu. Nak kuasai matematik, kunci dia adalah sifir. Okey, pentagon sifir. Okey, ada soalan. Satu set pentagon sifir boleh ke kongsi adik-beradik lebih seorang? Jika mampu, pastikan setiap anak satu pentagon sifir. Satu anak satu pentagon sifir jika mampu. Tapi jika tidak ada keperluan lain yang lebih penting, cukup satu pentagon sifir satu keluarga. Jadi dah abang dia nak guna, boleh adik dia guna. Cuma nanti dia akan berebut di bahagian jam reward lah. Nak tampal jam reward kat belakang ni kan. Mungkin ibu ataupun ayah kena kreatif. Jam reward tu potong 3 ke. Jadi abang yang pertama 1/3 tampal. Tu anak yang kedua 1/3 lagi. Anak yang ketiga habis, cukup lengkap satu jam reward. Untuk jimatkan ni lah set pentagon sifir. Okey, nak beli 3-3 ikut kemampuan juga kan. Okey. Okey, saya dah jawab tadi soalan daripada ejen Mami Happy, Siti Masyita Sarif. Dia baru saja berkongsi testimoni bersama kami. Menarik testimoni dia, perkongsian daripada pengalaman dia sebagai seorang ibu bersama anak dia, Rauf. Testimoni itu pun kami kongsikan di Facebook kami, viral. Luar biasa. Okey, jom kita bercerita pentagon sifir. Pentagon sifir, nama dia pentagon kita ambil sebab bersempena dengan 5. Pentagon ni ada 5 komponen, ada 5 sebab. Lepas tu pentagon sendiri kita ada 5 modul. Jadi kami ambil nama pentagon. So pentagon ni ada 5 sisi. Jadi kita ambil nama pentagon. Kalau nak nama 5 sifir tak sedap kan? Jadi kita ambil lah poligon, salah satu ni kita pilih pentagon, 5 sisi. Jadi pentagon ini ada 5 komponen. Jadi kita kena tahu dulu apa komponen yang ada dalam pentagon. Okey, pertama, dalam pentagon ada buku manual. Kita dapat komplain ada ibu bapa yang tak ada buku manual. Jadi dia bertanya pada kami. Kita ada customer care line, customer service punya nombor. Dia tanya macam mana nak ajar anak. Jadi kami pun jawab, refer pada buku panduan. Buku panduan tu cukup lengkap. Buka muka surat pertama, ikut saja satu persatu sampai muka surat terakhir. Ini adalah buku panduan yang sangat lengkap. Ibu bapa hanya ikut saja arahan. Tapi dia jawab, maaf, buku tak ada, kami tak dapat buku. Jadi ada beberapa kes lah, 2-3 kes yang dia beli pentagon sifir tak dapat buku panduan. Jadi kami akan post balik untuk buku panduan. Buku panduan ni lah yang sangat penting untuk pandu ibu bapa di rumah macam mana anak dia nak gunakan pentagon sifir. Okey, yang komponen pertama adalah buku panduan, buku manual. Okey, komponen kedua, ini komponen yang paling penting.
Dia ada flash card, ada 9 flash card. Sama juga ada 2-3 kes yang tak dapat flash card. Tak banyak lah kes terpencil. Jadi kami post balik flash card. Flash card, depannya ada 9 flash card. Dia bermula dengan kad 1. Jadi dalam buku panduan tu, dalam buku manual ada sebut kad 1, kad 2 sampai kad 9. Nanti kita bercerita tentang flash card. Okay, komponen ketiga, kita ada jam reward. Ada berapa tu? Ada 13 jam reward. Ni dah tampal, dah tunjuk contoh. Kad pertama kita tampal. Jam reward ni reward untuk anak kita bila dia dah hafal satu kad. Lepas tu dia boleh move ke kad yang seterusnya. Okey, yang komponen keempat adalah revision chart. Bila anak kita dah kuasai sifir, biasalah anak ni, cabaran anak sekarang adalah hari ni belajar, besok lupa. Okey, ini memang banyak komplain yang kami terima daripada guru-guru Brunei ke, Indonesia ke, Malaysia ke. Ibu bapa kata, guru kata, macam mana Cikman? Anak ni saya dah terangkan dah semalam dah dalam kelas. Besok kita tanya lupa. Sebab apa? Cabaran anak kita di zaman moden ini, dia terlalu banyak gangguan. Dia balik, dia tengok YouTube, dia tengok game, dia tengok TV. Jadi benda ni gangguan. Saya rasalah dia memang sangat mengganggu dari segi untuk menghafal sesuatu perkara. Jadi macam kita dulu, kita tak ada gangguan ni. Kita paling kuat pun video game. Itu pun mak ayah kita kontrol. TV pun bukan setiap masa ada rancangan TV yang kita nak kan. Kena tunggu jam 7 malam. Hari Sabtu ada cerita Doraemon, 7.30 cerita macam-macam lah kan. Cerita Siti Sife, Along 7.30. Itu je gangguan kita. Tapi sambil belajar. Tapi anak sekarang gangguannya memang cukup banyak. Dia tengok YouTube, dia main game, dia tengok TV dan sebagainya. Jadi saya rasa gangguan tu yang menyebabkan anak kita tak dapat untuk ingat sesuatu perkara. Jadi apa yang kita buat? Kita buat revision chart. Jadi tugas ibu bapa apabila anak tu dah kuasai Pentagon Sifir, memang kena revise, memang kena ulang kaji. Okey, ulang soalan, hari-hari tanya sampai anak itu melekat di kepala. Macam saya, setiap pagi saya hantar anak saya yang pertama, baru darjah 2, hantar ke sekolah. Jadi perjalanan tu ada 20 minit untuk sampai ke sekolah. Memang saya gunakan masa sebaik mungkin lah bertanya Pentagon Sifir, supaya anak saya nanti masuk tahun 3, dia dah mula guna Sifir. Masa tu dia dah mudah lah untuk dia, supaya dia tidak ketinggalan dalam subjek matematik. Okey, komponen yang terakhir. Start tadi. Start. Okey, komponen yang terakhir adalah video. Kita ada 5 video. 1 video penerangan, 4 video tutorial. Video ni dia ada 4 video. Video Sifir 9, Sifir 0, 1, 10, Sifir 11 dengan Sifir 12. Jadi tengok video, dia tak perlu hafal pun, congak je nanti. Setiap video tu saya sendiri yang mengajar dalam video tu. Congak je. Bila jawab, bila tengok saya mengajar, dia faham, dia congak saja. Jadi mudah, jadi tak perlu hafal. Dia cuma hafal mengikut flash card, 9 card yang kita sediakan. Okey, ada berapa soalan? Okey, betul. Nak tak nak memang kita kena cari jalan untuk anak kita kuasai Sifir. Sebab Sifir ini kunci matematik. Anak itu kuasai Sifir, matematik dia insya-Allah boleh dapat A atau B. Tidak. Benda ini memang dah ikut kajian dah. Anak yang kuasai Sifir, matematik dia memang titok. Cikgu matematik pun memang tekankan Sifir, kuasai Sifir. Macam kita dulu, setiap pagi, setiap kali masuk cikgu matematik dalam kelas, 5 minit yang pertama cikgu akan cakap, bangun semua, diri, siapa dapat jawab Sifir baru duduk. Yang tak dapat jawab diri sampai habis kelas. Itu zaman dulu lah. Jadi zaman sekarang kita ubah, kita gunakan Pentagon Sifir. Okey, itu 5 komponen utama. Okey, jadi kita bercerita tentang komponen yang pertama, iaitu buku manual. Okey, dalam buku manual ini, muka surat pertama bercerita tentang reward. Ini muka surat pertama. Okey, dia bercerita tentang reward. Tugas pertama ibu bapa adalah bertanyakan kepada anak apa reward yang dia nak, apa hadiah yang dia nak. Mungkin dia ada simpan lama, okeylah saya nak makan KFC, mungkin nak makan pizza, mungkin hadiah Beyblade dan sebagainya. Jadi simpan hadiah tu, boleh abah boleh bagi hadiah makan KFC, tapi dengan syarat Along kena kuasai Pentagon Sifir, belajar kuasai Sifir.
Okey, dah dapat semua, abah belanja makan KFC. Nah, ini contoh. Kalau ada kemampuan, ada kreatif yang lain untuk memastikan anak kita suka, sebab ini elemen yang sangat penting, iaitu reward. Okey, kalau kita dulu dibesarkan dengan elemen denda, kan, tak hafal sifir kena rotan, kena diri atas kerusi, kena diri luar kelas, mak pun bertukar jadi singa nak memastikan anak menguasai sifir. Asal matematik je, memang cikgu matematik antara cikgu yang paling garang lah di sekolah. Itu elemen denda, elemen ketakutan kita dulu. Tapi akhirnya kita hafal sifir, objektif tercapai. Tapi mengalami pengalaman yang seronok diceritakan pada zaman sekarang lah. Cuma pentagon sifir kita masukkan elemen reward. Anak bila dah kuasai pentagon sifir, dia akan dapat hadiah ini last sekali. Okey, lepas tu di bawahnya ada panduan masa. Okey, kita bagi tahu dalam tagline kami 3 jam kuasai sifir. Tapi 3 jam sekiranya anak dan ibu atau bapa mempunyai masa yang cukup. Kalau anak tu laju, boleh berterusan selama 3 jam, teruskan. Tapi kebanyakannya kami terima feedback daripada mak ayah, apa rehat dulu, mak ada kerja. Yalah, kita pun bekerja daripada rumah, ada tugasan lain. Jadi satu hari 3 kad, satu hari 5 kad. Tapi kita memang ada testimoni. Banyak testimoni, ramai anak yang kuasai sifir straight 3 jam. Beli petang ni, malam ni hafal, besok dah terus anak dia dapat hadiah dah. Okey, memang testimoni kita banyak. Pengalaman kami, anak yang kuasai 3 jam secara berterusan ni yang berusia umur 10 tahun hingga 12 tahun, dia dah ada asas yang cukup kuat. Bermaksud dia dah kenal sifir sebelum ni, cuma dia belum hafal. Dia tahu table yang kita belajar tu sifir 1 sampai sifir 12, tapi dia belum kuasai. Tiba-tiba dapat satu kaedah yang menarik, pentagon sifir, senang ni hafal sifir. Jadi sebab tu dia dapat hafal 3 jam secara berterusan. Untuk anak yang 9 tahun ke bawah, jadi ikut kreativiti mak ayah. Mak ayah kenal anak kan, mungkin satu hari 2 kad, satu hari 3 kad, ikut anak punya kemampuan. Kalau anak tu boleh banyak kad, ikut, tak ada masalah. Okey, panduan masa kita ada terangkan berapa minit tengok kad. Ada soalan? Umur berapa sesuai yang guna pentagon sifir? Kalau ikut umur, kita galakkan 5 tahun dah boleh dah gunakan pentagon sifir. Tapi ada syarat, anak itu mesti mengenali nombor dahulu. Dia kenal nombor, dia tahu ni nombor 1, nombor 10, lepas tu dah boleh menggunakan pentagon sifir. Cuma cabaran anak yang umur 8 tahun ke bawah ni, dia belum guna di sekolah, belum guna sepenuhnya di sekolah. Form operasi darab. Jadi ibu bapa kenalah sentiasa bersoal jawab bagi memastikan anak sentiasa ingat pentagon sifir. Saya dah beli, anak saya darjah 1 tahun 2021. Bila sesuai nak mula sekarang, anak saya pun darjah 1 dah hafal sifir dah hafal dah pentagon sifir. Jadi darjah 2 ni saya ulang. Dia macam kita hafal surah lazim. Anak kita dah 6 tahun 5 tahun dah hafal dah surah lazim. Tapi macam mana nak pastikan anak itu sentiasa ingat? Kalau dia boleh solat, konsisten solat, baca surah lazim, okey. Tapi macam mana selain daripada solat? Adalah proses pengulangan. Mungkin mak akan tanya, dah hafal kan surah Ikhlas? Cuba baca sebelum makan. Jadi sama juga dengan sifir, dia perlu pengulangan. Okey. Singa tetap jadi juga, reward pun dapat juga. Samalah, memang cabaran kita pada ibu bapa. Walaupun kita seorang guru, bila kita mengajar anak, dia bertukar. Dengan anak orang lain kita happy, kita lembut. Tapi dengan anak kita, saya sendiri pun lah, dengan anak saya pun saya jadi kita ada satu perasaan nak marah je kan. Tapi kita cuba kontrol lah. Okey, muka surat pertama tadi saya dah bercerita tentang big reward dengan panduan masa, cara menggunakan pentagon sifir. Muka surat kedua, terus saja, memang arahan dia jelas, satu persatu ikut. Dalam muka surat kedua ni, anak perlu hafal dalam masa 5 minit. Kad pertama. Jadi setiap kad ni memang ada nombor. Kad 1, kad 2, kad 3. Jadi sekarang dah jadi budaya dah pada anak-anak. Bila saya tanya anak saya kan, abah pula, bang, okey, abah nak tanya pentagon sifir, kad berapa bah? Dia pula tanya kita, kad berapa? Kalau dulu abah nak tanya pentagon sifir berapa bah? Sekarang dah bertukar lah, pentagon sifir kad berapa? Okey, ini kad 1.
Jadi anak perlu hafal dalam masa 5 minit. Okey, lepas dah hafal, soal jawab. Soal jawab pun kita sediakan soalan. Kita ada satu set soalan. Soalan ini berulang-ulang. Soalan kalau contoh kad pertama ni dia bermula dengan 12 square. Tapi dalam soalan, dalam nota pun kita cakap yang square ni adalah nombor sama yang didarabkan. A square bersamaan A darab A. Jadi 12 square bersamaan 12 darab 12. Jadi dalam set soalan kami memang ada sebut soalan 12 square, 12 darab 12. Jadi supaya anak tu tahu 12 square itu adalah 12 darab 12, 11 square itu adalah 11 darab 11. Jadi kita ada sediakan set soalan dan jawapan. Siap dengan jawapan. Tanyakan kepada anak, betul, tanda right. Sampai habis ke 12 soalan, barulah mak ayah puas hati, baru kita bagi reward untuk kad yang pertama. Untuk kad pertama, bila anak dah hafal, cabut jam reward ni, tampalkan di belakang kad. Ini maksudnya anak dah hafal lah. Jadi kalau anak ramai mungkin ikut kreatif lah, kreatif mak ayah nak potong ke ataupun simpan dulu ke, jangan tampal. Alung abang angah udah dah hafal baru kita tampal, bagi hadiah serentak. Jadi ikut kreatif masing-masing. Kalau mampu, beli ketiga-tiga anak satu set Pentagon CP. 3 darab 60 baru 180 demi masa depan anak. Okey, untuk penjual dia sukalah kan. Sebagai ibu bapa ekonomi. Okey, dah hafal kad satu. Ada komen yang mengatakan anak hafal santai secara golek-golek. Masa proses penghafalan pun kita jangan lakukan secara formal, secara sistem di sekolah. Kan sekolah kan duduk diam, kena hafal. Kita tak mau. Di rumah kita buat cara di rumah. Kalau anak nak menghafal sambil golek-golek, sambil berlari, sambil bermain, ikut. Yang penting capai objektif, hafal. Jangan halang anak untuk menghafal CP. Sebab kalau kita garang, kita halang, duduk sini, hafal kad satu, 5 minit lagi abah tanya. Anak dah stres. Kita tak nak, kita nak maths is fun. Okey, jadi bang, ini kad pertama, abang dah ajar tadi kan? Okey, hafal. Ikutlah abang nak hafal kat mana? Kat dapur ke, kat luar ke? 5 minit lagi abang panggil. Kalau dapat jawab, dapat jam reward. Habis semua, abang bagi hadiah yang man nak tadi. Contoh. Okey, lepas itu masuk kad kedua. Kad kedua teruskan dengan menggunakan cara yang sama. Kad ketiga, kad keempat, sampailah habis kad ke-9. Okey, selesai kad ke-9, dia akan masuk ke fasa seterusnya, iaitu menonton video. Kita ada 4 video. 4 video, daripada video 1 sampai video 4, CP9, CP0, 1, 10, 11 dan CP12. Okey, habis satu video, ada set soalan juga di dalam buku, boleh bertanya, dan jika jawab, tampalkan jam rewardnya di dalam buku. Sebab kita video tak ada fizikal, video dalam bentuk software. Jadi kalau dah hafal, tampalkan. Ini video 1. Video 1 tampalkan, video 2 tampalkan. Habis ke 13 komponen, barulah kita bagi big reward kepada anak kita. Okey, ada soalan? Ada soalan tentang cara penggunaan? Okey, macam mana nak tonton video? Di belakang kotak memang kita ada bagi penerangan. Penerangan macam mana nak tonton video. Boleh scan QR code, masuk akaun Gmail di Google Classroom. Dia berada di dalam Google Classroom. Tapi sekiranya ada masalah, memang tak boleh masuk Google Classroom, scan QR code pun ada masalah, WhatsApp lah. WhatsApp pada customer service kami, customer support kami. Nanti kami punya staff akan bantu macam mana cara. Gmail. Siapa yang ada masalah Gmail, tak boleh masuk Google Classroom. Okey, WhatsApp nombor hotline kami. Ada nombor hotline kami sediakan di Facebook. Dekat sini kena scan QR code untuk customer support. Nanti admin kami punya staff akan bagi tahu cara terbaik untuk dapatkan video. Okey, jangan risau, ada cara. Okey, ada soalan sebelum kita bercerita tentang formula Pentagon CP. Hari ini ejen-ejen atau ibu bapa yang sedang melihat live ni, kita belajar sama-sama. Kita belajar formula yang berada dalam Pentagon CP. Saya akan terangkan. Okey, sebelum saya terangkan, ada soalan untuk bertanya? Kira jelas cara penggunaan?
Okey, jika tak ada soalan, jelasnya cara penggunaan dah faham. Okey, kalau dah faham, kita akan terangkan kenapa pentagon sifir berbentuk begini. Ada 9 flashcard, lepas tu tak perlu hafal semua, saya akan cerita. Okey, secara tradisional, sejak dulu lagi, kita menghafal 12 jadual sifir. Sifir 1 sampai sifir 12. Kan? Satu jadual sifir ada 12 baris. 12 darab 12 ada 144 sifir yang kita kena hafal. 144 sifir. Kita ada 12 jadual sifir. Tulis siap. Supaya nak tengok berapa banyak 12 jadual sifir dengan 12 baris sifir. Jadi bila didarabkan, kita akan dapat 144 sifir yang perlu kita hafal. Ini yang kita hafal dulu, yang saya hafal dulu zaman 1990-an, yang kita tengok cerita Along kan, Siti Sifir kan, 1 darab 1 baca sampai 144 sifir. 12 darab 12 144, macam tu. Jadi banyak kita kena hafal. Dari segi psikologi, semakin besar sifir, semakin takut anak itu kepada sifir. Sebab kita bermula dengan sifir 1 sehingga sifir 12. Okey, sifir 1 senang kita kongsikan pada anak kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 12. Sifir 2 pun senang. Kita guna kaedah 2, 2, 2. 2, 4, 6, 8, 10. Sifir 3 pun dah mula susah sikit lah. 3, 6, 9. Lepas tu kena kira 3 lagi. 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Kena kira macam tu. Masuk sifir 4 dah tak cukup jari dah nak kira. Makin lama makin lambat anak kita mengira untuk menguasai sifir. Sifir 5 senang, sifir 6, 7, 8 anak kita dah lost dah. Semakin lama semakin susah sifir. Jadi anak kita demotivated. Okey? Tak ada motivasi nak hafal sifir. Tak percaya boleh tanya ejen-ejen Mami Happy. Dia cerita pengalaman dia. Banyak saya baca dia punya testimoni. Ada antaranya Siti Masyitah yang tadi yang saya ceritakan tadi, anak dia Rauf 4 tahun mak dia berusaha nak memastikan anak menguasai sifir. 4 tahun bermacam-macam kaedah. Last kali guna table 12 ni, tampal dekat rumah, suruh anak hafal pun tak boleh juga. Anak stres, anak monyok, anak tak happy. Yalah, kalau kita pun sebagai orang besar, kita nak hafal banyak kan, 12 baris sifir, lepas tu 12 lagi. Jadi pentagon sifir ini kita cipta satu formula yang seronok, bermain dengan psikologi anak. Okey, ini kita hafal sejak dulu. Dari segi psikologi, saya ulang, semakin lama semakin susah. Sifir 1, sifir 2, sifir 3, dan anak kita menghafal 12 baris sifir bukan satu perkara yang mudah untuk menghafal dalam satu masa. Cikgu matematik pun stres nak memastikan anak hafal 12 baris sifir ni. Anak murid ramai, satu kelas 40 orang. Nak bertanya setiap seorang tak dapat. Jadi mungkin dapat tackle 10% daripada dalam kelas untuk menguasai sifir. Tapi nak tekankan juga, cikgu matematik memang akan suruh anak kita hafal sifir. Okey. Jadi pentagon sifir seronoknya pentagon sifir, kita bermula dengan nombor yang paling besar. Kad pertama, kalau kita tengok siapa yang dah beli pentagon sifir, yang belum beli nanti kena belilah, kena tengok kad dia. Okay, kad pertama, kita bermula dengan nombor yang paling besar. Sifir pertama yang anak kita kena hafal adalah 12 darab 12. Sifir pertama. So dari segi psikologi, anak kita dah hafal nombor yang paling besar. Kemudian kad kedua makin senang, nombor kecil, nombor kecil, nombor kecil. Dan kad yang ke-9 adalah sifir 2. Okey, kad ke-9 adalah sifir 2. Mana kad 9? Okey, kad ke-9. Bermaksud sifir yang terakhir anak kita kena hafal adalah sifir 2. Makin lama makin senang. Sebab itu cabaran sekarang pada ibu bapa, anak yang kejar mak ayah. Mak cepat nak hafal kad 5, cepat-cepat nak hafal kad 6. Satu nak kejar gem reward. Yang kedua makin lama makin senang. Dia dah hafal nombor besar, jadi keyakinan anak itu semakin tinggi. Dari segi logik, kita sebagai pelajar, apabila kita sudah melepasi peperiksaan UPSR matematik, kita masuk sekolah menengah, kita nampak matematik UPSR tu senang. Kenapa aku tak boleh skor dulu? Sama juga bila kita masuk SPM, matematik SPM, kita nampak matematik PMR tu senang. Kenapa aku tak boleh skor dulu? Masuk universiti, macam saya engineering student, saya masuk universiti, saya nampak admin tu, ya Allah senang rupanya admin ni. Kenapa dulu aku tak boleh guna cara ni? Jadi sebenarnya bila kita sudah mengalami yang lebih susah,
Kalau macam saya engineering, kita ada engineering maths, kita ada calculus. Engineering maths sampai 5, benda yang lagi susah. Sebab itu kita nampak asas itu senang. Jadi dalam matematik pun kita gunakan psikologi yang sama. Apabila anak itu sudah mengalami ataupun sudah menghafal nombor yang besar, nombor yang 144, bila kita dengar anak kita yang umur 6-7 tahun sebut 12 square 144, kita pun terpegun. Uish, 7 tahun dah hafal 12 square, bukan 12 darab 12 dia sebut 12 square. Jadi dah bermain dengan psikologi. Jadi anak itu akan lebih rasa, wah, makin lama makin senang, makin lama makin senang. Okey. Jadi dalam pentagon sifir dia bermula dengan sifir besar. Kemudian dalam pentagon sifir kita tidak letakkan 12 baris. Kita cuma letakkan satu flashcard 3 ke 6 sifir saja. 3 ke 6 sifir. Ada soalan? Okey, untuk anak yang sekolah menengah pun sesuai. Kalau tak hafal sifir, cabaran anak kita bila dah masuk sekolah menengah, dia dah jumpa satu mesin. Nama mesin tu mesin kalkulator. Dia dah lupa terus sifir. Jadi kalau boleh sebelum anak kita masuk sekolah menengah, pastikan anak kita menguasai sifir. Bila dah masuk sekolah menengah, dah jumpa kalkulator, dah berkenalan dengan kalkulator, selamat. Dia dah tak nak congak dah. Jadi sebelum sekolah menengah tu, pastikan anak kuasai sifir. Okey. Dalam satu flashcard, antara menariknya pentagon sifir, kita tak letak 12 baris sifir. Kita letak paling banyak 6 sifir. 6 sifir dalam kad 9, iaitu sifir 2. Itu paling banyak. Paling sikit 3 sifir. Kebanyakannya kad ada 3 sifir saja. Okey, macam mana kami susun? Ni kita nak bercerita. Okey, dah padam. Bahagian pertama, anak menguasai nombor square. Nombor square, kita ada cerita dalam buku. Nombor square itu bermaksud A square bersamaan A darab A, bermaksud 12 square bersamaan 12 darab 12. Bermaksud anak kita daripada kecil lagi sudah kenal dengan nombor square. Sedangkan nombor square ni anak kita belajar ketika sekolah menengah, baru dia belajar nombor square. Jadi kita nak beri pendedahan awal kepada anak kita yang kecil ini bahawa matematik nanti dia dah jumpa dah nombor square. Pendedahan awal supaya dia tidak terkejut. Macam mana kita terkejut jumpa algebra. Kita belajar sekolah rendah semua nombor. Masuk sekolah menengah, tingkatan 1 kita dah jumpa anu, iaitu huruf. Ada huruf dalam matematik. Jadi kita nak bagi pendedahan awal. Anak kita tahu dia dah tengok dah. Oh, dalam matematik ada huruf A darab A bersamaan dengan A square. Pendedahan awal untuk anak kita. So jadi dengan perkataan square ni, dia dah biasa dah. Masuk sekolah menengah, dia dah ready sebab dia dah belajar pentagon sifir. Dia dah tahu nombor square. Okey. Bahagian pertama, anak kena menguasai nombor square. Ada 4 kad. Okey, 12 square sampailah 1 square. Kemudian kad yang kelima sampai kad ke-9, kita menggunakan formula. Kita menggunakan formula A darab B bersamaan B darab A. Bermaksud 4 darab 3 bersamaan 3 darab 4. Okey, untuk anak yang belum kuasai sifir ataupun yang menghafal sifir menggunakan kaedah yang saya sebutkan, jadual sifir. Cuba tanya, 4 darab 3 berapa? Dia akan pergi ke sifir 3. 4 darab 3, dia akan pergi ke sifir 3. 3, 6, 9, 12. Okey? Tanya balik, 3 darab 4 berapa? Anak itu tak boleh jawab terus 12. Dia akan pergi ke sifir 4. 4, 8, 12. Sedangkan soalan ini sama dan jawapan dia sama. 4 darab 3 ni sama dengan 3 darab 4. Sebab itu dalam pentagon sifir, dia tak hafal banyak sifir sebab kita dah mudahkan. Jadi nombor yang sama tak perlu hafal 2 kali, kita buang. Jadi kita cuma bagi tahu 4 darab 3 ni sama 3 darab 4. Jadi tidak berlakulah pembaziran memori. Pentagon sifir cuma hafal 33 sifir saja jumlah. 33 sifir daripada 144. Okey? Sangat sikit, sangat mudah, tapi 33 sifir ni sudah cukup. Dia menguasai daripada sifir 2 sampai sifir 8. Okey? Sifir 1 dengan 0 tak perlu hafal, ada dalam video. Sifir 9 pun tak perlu hafal, ada dalam video. Okey, jadi sifir 2 sampai sifir 8 hanya 33 sifir saja. Anak kita perlu hafal. Dah kuasai dah happy dah anak kita. Okey, dengan sifir yang sedikit, lepas tu dia dapat kuasai sepenuhnya. Okey, jom kita bercerita tentang formula.
Kita belajar sikit lah supaya kita pun seronok tengok. Okey, antara kaedah nombor square. Okey, bukan anak je boleh hafal sifir dengan pentagon sifir, mak ayah pun boleh hafal sama. Rupanya mudah je sifir bila kita dah tahu cara nak hafal dan kuasainya. Betul. Pengalaman saya berkongsi secara live ni, kebanyakan penonton saya bukan anak, kebanyakan penonton saya mak ayah. Mak ayah yang dia type, Cik Man, saya belajar benda baru lah, saya pula yang seronok. Kita belajar sesuatu yang baru. Ada yang sampai cakap, kalaulah formula ni dia ajar masa saya dulu, mungkin sekarang saya dah cemerlang dalam matematik. Dia permainan kalau. Saya pun dapat formula ni lepas habis masa belajar universiti. Saya pun kalaulah dulu saya dapat apa sifir cara pentagon sifir ni, mungkin saya pun boleh mencipta formula baru. Tapi saya dah cipta formula dah. Okey. Pentagon sifir, kaedah nombor power. Contoh soalan. Contoh saya bagi soalan 16 darab dengan 25. Okey, kalau kita dah tahu nombor square punya cara, cara nombor square 16 darab 25. Kalau cara sekolah kita darab lah macam biasa kan, 16 kali 25 darab 2 baris dapat jawapan. Cara nombor square 16 ni, kalau square number je berapa? 4 square kan? 16 ni 4 square. 25 5 square. 5 square. Jadi 4 square darab dengan 5 square, kita akan dapat jawapan 20 square. 20 square. Lepas tu 0 square kita akan dapat 0 0. 2 square kita akan dapat 4. So jawapan dia 400. Boleh tekan kalkulator untuk double check. 16 darab 25 jawapan dia 400 menggunakan kaedah nombor square. Bayangkan anak kita boleh guna salah satu kaedah untuk selesaikan soalan darab. Dia berfikir secara kreatif. Ini nombor square ni, darab senang je. Okey, boleh? Kita cuba lagi. Senang ke susah? Kalau kaedah ini dah kuasai, boleh congak je. Cuba kita congak. Kita congak untuk jawab kaedah nombor square. Di sekolah dulu kita tidak didedahkan. Kita tidak didedahkan dengan pelbagai teknik. Cabaran kita dulu, satu soalan, satu cara kerja, satu jawapan. Bila kita tak dapat kuasai cara kerja tu, anak kita sendiri dah, aku tak dapat nak jawab lah, susah lah cara kerja ni. Zaman zaman berfikir aras tinggi ni, tak kisah ada negara mana pun, Malaysia, Brunei, Singapura, dia memang ada skema jawapan membenarkan anak itu menjawab cara kerja tersendiri. Yang penting jawapan dia sama. Jadi cikgu akan cek cara kerja, lain cara kerja ni, tapi cara kerja dia betul, dapat jawapannya betul. Kalau cara kerja salah, salah lah. Jadi zaman sekarang dah boleh. Jadi anak kita ada satu soalan, banyak cara, satu cara kerja. Jadi anak kita akan jadi kreatif. Cara ni boleh buat, cara ni boleh buat. Jadi kita kena bagi pendedahan pada anak kita. Banyakkan cara pada anak kita. Kalau anak kita tak boleh cara A, dia guna cara B. Tak boleh cara B, guna cara C. Jadi anak kita secara tak langsung dia punya pemikiran akan fikir, matematik ni senang, aku tak boleh cara A, aku guna cara B. Kalau dalam pentagon, aku tak boleh guna cara pokok, aku guna cara algebra. Al-Khawarizmi tak boleh algebra, aku guna cara gunung, cara bukit dan sebagainya. Dalam pentagon kita pun banyak cara. Okey, tapi soalannya, tapi kalau nakkan jalan kira macam mana jalan kira, sebab itu kami punya fokus adalah asas matematik. Asas matematik bermaksud kita nak anak kita sampai satu tahap dia congak untuk menjawab cara kerja, untuk membuat cara kerja yang dibelajar di sekolah. Jadi anak kita tidak membuang masa. Contoh, saya bagi soalan. Contoh 38 darab dengan 7. Jadi kalau anak kita tak hafal sifir 8 darab 7, dia kena buat 8 8 8 8, ataupun dia ada kaedah lain, kaedah bahagi 2 dan sebagainya. Dia kena buat satu cara kerja lain untuk dapatkan 8 darab 7. Jadi dekat situ dia buang masa. Kita tak nak macam tu. Kita punya matlamat, kita punya objektif, anak kita kuasai pentagon sifir sampai tahap congak. 8 darab 7 terus dapat jawab. 8 darab 7 56. 56. 3 darab 7 21 campur 5 26. So jawapannya 266. Kita nak anak kita terus jawab, congak. Jangan buang masa untuk kira-kira di tepi ni. Dia mengambil masa 10 second, 10 saat. Jadi kita dah buang masa.
Jadi memang dalam Pentagon, dalam kelas kami pun kita memang galakkan anak yang gunakan kaedah congak ini untuk soalan objektif. Jangan buang masa untuk soalan objektif. Dapat soalan terus jawab, dapat soalan terus jawab. Dia congak je. Jadi kalau untuk soalan subjektif memang kita tekankan cara kerja adalah markah. Memang kena buat cara kerja. Cuma cara kerja banyak pilihan. Boleh guna cara yang saya sebut tadi, nombor square, tak ada masalah, boleh bincang dengan cikgu. Mana tahu cikgu pun kata, oh bagus cara ni. Okey. Saya janji tadi satu soalan kan. Okey, cuba congak soalan ni. Okey, cuba congak 25 darab dengan 64. Cuba congak. Dah hafal nombor square ke belum? 25 berapa square? 64 berapa square? Darabkan square-square tu. Kita congak. Yang dah dapat jawapan terus tulis jawapan di ruangan komen. Kita nak galak anak kita ni congak untuk asas matematik. Jangan buang masa untuk mengira. Congak, jawab cepat. Boleh gunakan kaedah congak ni untuk cek jawapan. Cara kerja mungkin kita ikut sistem, skema jawapan, tapi kaedah congak ni untuk cek jawapan. Kan cek jawapan kan mengambil masa juga kan, mengambil masa beberapa minit. Okey, jom kita cek jawapan. 25 bersama dengan 5 square. 64 8 square. 5 darab 8 kita dapat 40 square. 0 square 0 0. 4 square 16. Jadi jawapannya 1600. Cuba tekan kalkulator. Nampak kita bercerita macam cerita sejarah. Bercerita tentang matematik. Siap tunjuk-tunjuk macam tu lagi. Jadi kita nak anak sampai tahap macam tu. Dia tengok soalan dia boleh terangkan. Macam ni dapat jawapan macam ni. Cuba cek. Cuba mama cek kat kalkulator. Cik Man kata kalkulator dicipta untuk memeriksa jawapan, bukan untuk mencari jawapan. Cik Man kata. Okey, dapat. Anak saya guna Pentagon CP. Tunjuk tekan kalkulator. Sebesar-besar kalkulator. Kalkulator. Kalau kalkulator ni boleh cakap, akan datang kita jumpa kot kalkulator yang boleh cakap. Kalkulator, 25 darab 64 berapa? Dia jawab 1600 tuan. Tuan kira lah dulu. Okey? Anak saya guna Pentagon CP. Dia punya suka sampaikan sanggup kena marah dengan saya bila dia gigih kejut saya dari tidur semata-mata nak ajak beraktiviti dengan Pentagon CP. Gasaklah nak, mama tanya soalan CP dengan mata tertutup. Janji anak jawab betul. Lepas tu mama sambung tidur. Okey, macam-macam gelagat lah. Yang penting kita sebagai ibu bapa, kita nak anak kita happy. Tugas pertama ibu bapa bila menjadi mudah apabila anak happy. Percaya tak? Bila kita bagi makan anak kita tak happy, anak kita menangis, kita nak bagi makan, dia merajuk, dia tak suka, dia marah. Senang tak nak bagi makan kalau anak kita nangis-nangis? Susah kan? Kita yang jadi marah. Sama juga dengan sipir. Kalau anak kita tu happy, nak makan, senang je suap. Sambil nyanyi-nyanyi kita suap anak kita makan. Sama juga dengan sipir. Kalau anak kita happy, senang anak kita nak hafal, nak menguasai sipir. Okey. Itu kaedah nombor power. Saya tunjuk antara rahsia Pentagon sipir. Okey, seterusnya. Okey, bahagian yang kedua, anak kita menghafal A darab B bersamaan B darab A. Menggunakan kaedah 5 darab 3 bersama dengan 3 darab 5. Jadi anak kita menghafal, tak perlu menghafal 2 kali. Lepas itu sifir 9 menggunakan kaedah jari. Kalau kita tengok video 1, cara paling cepat, pengalaman saya berkongsi ilmu di Brunei, Malaysia, Indonesia, cara paling cepat untuk sifir 9 adalah gunakan jari. Memang paling cepat. Tunjuk jari, tutup jari, dapat jawapan. Tunjuk jari, tutup jari, dapat jawapan. Itu cara yang paling cepat. Saya ada cara lain. Banyak cara sebenarnya sifir 9 ni. Tapi saya guna cara yang, jadi boleh dikatakan Pentagon sifir ini adalah terkumpulnya semua formula yang terbaik dalam satu set.
Jadi banyak formula yang saya belajar. Saya belajar semua formula, jadi saya rasa ini paling cepat. So itu CP9 kita gunakan jari. CP10, CP1 10 dengan CP0 dalam video 2. CP1 dengan CP0 memang kita bagi tahu cara untuk menjawab CP1 dengan CP0. Sebab apa? Pengalaman saya, ada anak sekolah menengah, saya bertanya, okey bang, 1 juta besar ke kecil? Dia jawab besar. Okey, sekarang Cik Man nak tanya CP 1 juta darab kosong berapa? Disebabkan dia takut dengan 1 juta, dia jawab 1 juta darab kosong 1 juta. Sebab dia takut dengan nombor besar tu 1 juta. Sebenarnya apa-apa nombor yang kali dengan kosong, darab dengan kosong, jawapan dia adalah kosong. Dalam video 2 saya ada bagi penerangan. Sama juga dengan CP10 ni special sikit. Saya tak mengajar dalam video 2 CP10 tu 5 darab 10, 6 darab 10, itu senang. Saya mengajar nombor yang besar. Contoh untuk CP10 video 2. Contoh 200 kali dengan 300. Darab dengan 300. Kalau di Brunei guna kali. Okey, darab 300. Kalau cara yang kita biasa guna, kita kena selesaikan satu persatu kan. Kosong, kosong, kosong. Ni kosong, kosong, kosong. Lepas tu ni 3 ni kosong, kosong, 3 darab 2, 6. Ini cara yang biasa kita gunakan. Jadi ini kita turunkan, ini kita turunkan, ini kita turunkan, ini kita turunkan. Ini tak ada campur apa-apa, so jawapan dia 60,000. 200 kali dengan 300, 60,000. Okey, bayangkan pengalaman kita masa sekolah menengah dulu. Kita nak guna kaedah ni kan, kita rasa macam panjangnya. Kita pun rasa tak seronok. Kita dah sekolah menengah, kita dah belajar algebra, A darab B bersama dengan C. Tiba-tiba sistem nombor ajar macam ni. Panjang kan dalam cerita. Jadi dalam video 2 saya kongsikan, kita cuma kira berapa kosong saja. Kita kira 1 kosong, 2 kosong, 3 kosong, 4 kosong. Kita terus tulis 1 kosong, 2 kosong, 3 kosong, 4 kosong. Okey, lepas tu 2 darab 3 berapa? 6. So jawapan dia 60,000. Okey, saya kongsikan dalam video 2. Senang je, terus selesaikan. Kira berapa banyak kosong, darabkan nombor yang tinggal, dapat jawapan. Okey, itu video 2. Okey, dalam video 3, CP11. CP11 lagi seronok. CP11 saya kenalkan formula hujan. Jom kita belajar CP11. Saya kenalkan formula hujan. Anak kita boleh congak untuk soalan yang besar. Untuk soalan yang kecil tak perlu kita risau, memang anak kita hafal pun. 5 darab 11 55, 6 darab 11 66, 7 darab 11 77, senang. Macam mana nombor besar? 13 darab 11. Anak kita tak boleh jawab kan? Tapi dalam video nombor 3 saya terangkan guna kaedah hujan. Okey, 13 darab 11. Jom kita belajar sama-sama Kita nak tengok mak ayah cepat ke? Mak ayah cepat ke tak? Okey, CP11 kita guna formula hujan. Okey, 13 darab 11. Okey, disebabkan yang menonton live ni adalah ibu bapa, saya terus terangkan kaedah congak, kaedah cepat. Saya tak ajar asas, terus congak. Okey, kaedah congak macam ni. Kita terus tengok nombor depan. Okey, kaedah congak. Kita terus tengok nombor depan. Saya belajar ada satu negara memang jawab soalan darab atau tambah dia jawab daripada depan, iaitu negara India. Saya belajar daripada YouTube. Saya tengok orang-orang yang matematik dia pandai daripada India, dia memang suka jawab daripada depan. Okey, berbanding kita jawab daripada belakang. Kita bermula daripada sini. Okey, saya gunakan kaedah congak, kita jawab daripada depan. Okey, kaedah pertama, nombor yang di depan ini kita letakkan di depan. Okey, nombor di depan letakkan di depan. Okey, lepas itu kita tambahkan 1 tambah 3 kita dapat 4, letakkan di tengah. Okey, yang terakhir sekali nombor yang di belakang letakkan di belakang. So kita dapat jawapannya 143. 13 darab 11 jawapannya 143. Senang kan? Okey, jom sekarang kita cuba congak menggunakan kaedah yang sama. Cuba ingat, nombor depan campur nombor belakang, dapat jawapan. Okey, cuba kita congak Okey, cuba congak soalan ni. 23 darab 11. Congak, tulis di ruangan komen berapa jawapan dia.
Ramai dapat jawab. 253. Siap yang ada tulis formula lagi, depan campur belakang. Okey, 253. Okey, sekarang kita cuba soalan lain. Saya bagi 3 soalan, jawab terus. Okey, darab 11 darab 11 darab 11. Cuba jawab. 31 darab 11, 42 darab 11, 81 darab 11. Congak. Macam belajar kelas dewasa dalam cerita P. Ramlee. Itu kelas dewasa. Berapa jawapan dia? Ramai dapat jawab. Cepat. Sebagai cikgu matematik, melihat anak murid menjawab macam ni, laju, cepat, adalah satu kepuasan. Sebab dalam kelas matematik, biasanya anak murid dia tak pandang cikgu bila sesi soal jawab. Bila cikgu cakap okey, kita buat kuis, cikgu nak tanya soalan, cikgu nak tanya secara random, cikgu akan pilih di mana kita ketika itu. Bila cikgu nak bertanya soalan dalam kelas matematik, kita akan tunduk ke bawah dan kita berdoa, ya Allah, janganlah cikgu pilih aku, janganlah cikgu pilih aku. Tiba-tiba cikgu kat sebelah. Okey? Kalau cikgu kita tak masuk kelas, cikgu matematik, punyalah kita happy, tak belajar matematik. Tapi apa yang berlaku sekarang, kita tengok. Saya kongsikan satu formula, ramai ibu bapa kat sini jawab dengan cepat. Bayangkan kalau anak kita dapat menguasai kaedah ini seawal usia 6, 7, 8, 9 tahun, dah boleh congak. Bagaimana keyakinan dia untuk belajar matematik? Senang je Cik Man soalan tu. Cuma pengalaman saya mengajar tuition di Brunei, bila anak kita ni dah suka congak, dia tak nak buat cara kerja, memang saya marah lah. Saya kata tak boleh. Dalam soalan subjektif, cara kerja paling utama. Congak-congak juga, tapi cara kerja kena buat. Kalau tak dapat markah, nanti cikgu kamu kata kamu tiru. Sebab tak ada cara kerja kan, congak je kan. Jadi memang kita akan tekankan congak untuk soalan objektif, soalan subjektif untuk memeriksa jawapan. Cara kerja mesti buat. Okey? Senang kan? Nampak? Laju je jawab. Okey, kita cek sama-sama. Ini jawapannya 341. Ini jawapannya 462. Ini jawapannya 891. Okey, siapa betul semua? Kalau di Brunei, siapa lurus semua? Brunei lurus tu betul. Okey. Senang? Kaedah 11. Okey, ada soalan lain? Seronok sangat, terus hilang ngantuk. Yelah. Mami happy memilih pukul 3 petang. Saya pun dah risau dah. Lepas makan kan, saya pun baru kena nasi kandar. Tapi disebabkan kita semangat, kita seronok mengajar. Cabaran mengajar selepas petang, waktu rehat. Waktu pagi pun sama. Bila dapat subjek matematik selepas rehat, ya Allah, nak murid baru lepas makan, kenyang, Alhamdulillah. Tengok cikgu pun dah berpinah-pinah, dah belajar nombor kan, perut dah kenyang. Itu cabaran. Jadi kalau dalam kelas ni, saya tengok anak murid suka kan. Suka, seronok sangat, terus hilang ngantuk. Cikgu pun happy nak kongsikan. Okey, ada soalan untuk CP 11? Kalau dah terror kan, saya bagi satu soalan supaya kita berfikir. Okey, formula yang saya ajar menggunakan formula hujan. Cuba jawab soalan ni. 123 darab 11. Jawapan dia ada 4 nombor menggunakan formula hujan. Cuba jawab. Dalam kelas saya, memang saya suka anak murid saya berfikir. Bukan senang-senang kita nak bagi formula senang. Kita nak dia senang supaya berfikir. Berfikir secara senang. Macam mana nak jawab soalan ni? 123 darab 11 menggunakan formula hujan. Ada 4 jawapan, 4 nombor. Okey, cuba. Wani Amir 1353, Linda Sabri 1353. Ada jawab 1253, 1353. Nanti kita cek. Teruskan jawab. Kita dalam kelas kami, dalam kelas Pentagon di Brunei, memang kami suka kongsi satu formula senang. Tapi bila advance, kita anak murid kita fikir, biar dia fikir di luar kotak. Sebab saya ada pengalaman, bila kita bagi soalan macam ni, anak murid kita berfikir macam dengan cara yang sama, dia hasilkan formula baru secara tak sedar.
Kata, ini formula baru ni. Saya pun baru belajar. Saya pun belajar dengan dia. Oh, formula baru ni. Okey, jom kita cek jawapan. Okey, nombor depan kita letakkan di depan. Macam biasa. Nombor di tengah ni kita tambahkan. 1 tambah 2 kita dapat 3. Lepas tu kita tambahkan nombor yang seterusnya. 2 tambah 3 kita dapat 5. Akhir sekali nombor 3 letakkan di belakang. So jawapan dia 1353. Okey, senang kan? Jadi sekarang saya bagi soalan yang lebih besar. Soalan ini cuba congak. Okey, cuba congak. Okey, soalannya 6 angka, jawapan dalam juta. Okey, cuba congak. Soalan dia 634,312 darab 11. Jawapannya dalam juta. Ada 7 nombor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, cuba jawab. Bila dah hebat ni, dah tahu congak, kita dah tak main soalan kecil lah. Kita main soalan besar je, juta-juta je kita jawab. Ramai dah jawab. Okey, nanti kita cek jawapan. Okey, jawapan dia 6 di depan. 6 tambah 3 9. 3 tambah 4 7. 4 tambah 3 7. 3 tambah 1 4. 1 tambah 2 3. Belakang nombor 2. So jawapannya adalah 6,977,432. Ramai yang jawab betul. Tekan kalkulator. Saya punya bahagian teknikal kata tekan kalkulator, takut bohong. Apa password? Okey, tekan kalkulator. Jom kita bertanya dengan kalkulator. Soalan dia adalah 634,312. Tekan kalkulator pun salah sebab salah tekan nombor. So jawapan dia ialah 6,977,432. Okay, nak tahu lebih lanjut, join kelas saya selepas ini. Gurau je, tak ada kelas. Okey, faham? Ada soalan untuk bertanya tentang Pentagon CP? Jadi dalam Pentagon CP tu kita nak memastikan anak kita happy je dalam belajar CP, kuasai CP. Anak kita boleh sampai tahap congak. Okey, congak itu adalah kategori yang paling tinggi dalam matematik. Okey, bila anak kita dah sampai tahap congak, hati kita jadi senang. 3 tambah 4 berapa? 7. 8 tambah 8 berapa? 16. Dia boleh congak je, cepat. Okey, itu yang kita punya mission. Kita punya objektif nak pastikan pertama kuasai CP, kedua dia pergi ke peringkat seterusnya iaitu congak. Okey, nantikan kami akan keluarkan buku insya-Allah bulan 4 nanti, mungkin pertengahan ataupun akhir bulan 4. Dalam perancangan kita akan keluarkan satu produk yang kita panggilkan Pentagon Congak. Pentagon Congak ini fokus pada operasi tambah dengan tolak. Macam mana anak kita congak dia tambah dengan tolak. Dia lebih kurang macam CP ni tapi lagi laju. Formula dia lagi seronok. Nanti insya-Allah kalau diberi peluang kita boleh live macam ni lagi, kita akan kongsikan bila produk dah keluar nanti. Nantikan insya-Allah. Okey, ada soalan? Kenapalah dari dulu tak ada kan? Senangnya. Itulah, saya pun dulu tak ada. Saya struggle juga belajar matematik sampai pandai matematik. Pentagon Congak insya-Allah produk seterusnya. Nanti saya akan bercerita dengan bos Mami Happy. Kita akan bekerjasama dengan Mami Happy untuk Pentagon Congak. Kita launch untuk ejen Mami Happy. Okey, ada soalan sebelum kita berpisah? Itu saja perkongsian saya. Video keempat berkisar tentang kejadian pokok. Formula pokok ini boleh menjawab sifir 12 sampai sifir 99 menggunakan imajinasi. Congak sahaja. Cuba nanti boleh tengok video yang keempat. Okey, disebabkan kita tak ada masa, sedar tak sedar kita dah 1 jam bersama bercerita tentang Pentagon CP.
Kita pun tak rasa stres kan, kita pun happy kan, macam tak cukup dia masa, nak lagi. Okey, soalan. Bahagian tadi tu ada soalan. Mana soalan? Untuk sifir guna jari boleh sampai 10 darab 9 je kan? Ke ada lagi cara untuk nombor seterusnya? Boleh. Tapi dalam pentagon sifir kita bercerita 10 sampai 10 darab 9. Tutup jari nombor 10, jawapannya 90. 90. Tapi untuk nombor besar, contoh 13 darab 9, dia boleh menggunakan jari. Tapi kita tak galakkan sebab dalam soalan darab dia tak ada sampai 13 darab 9. Dia cuma guna nombor kecil saja, 1 digit darab 1 digit untuk soalan darab. Jadi untuk nombor besar kalau nak belajar boleh, tak ada masalah. Contoh 13 darab 9, kita tutup jari nombor 3. Kita tutup jari nombor 3. Jawapan dia adalah, yang depan ini adalah ratus. 100, yang ini tengah ni 10. 110 belakang 7. Jadi 13 darab 9 jawapan dia 117. 117. 14 darab 9 tutup jari nombor 4, depan tetap 100, tengah 2, belakang 6. 14 darab 9 jawapannya 126. Boleh gunakan jari, tapi saya tak bercerita dalam pentagon sifir. Untuk ibu bapa boleh guna 18 darab 9, tutup jari nombor 8, depan tetap 100, tengahnya ada berapa jari? Ada 5, belakang 2. Jadi 18 darab 9 jawapannya 152. Dia boleh guna. Saya ada cerita tentang nombor 9 sebelum ni, tapi dalam pentagon sifir kita tak cerita sedetail itulah. Kita nak cerita untuk anak kita kuasai sifir je. Untuk advance kita akan kongsikan kemudian. Okey? Ni saya dah kongsi formula baru ni. Sifir 9 menggunakan jari. Nombor besar pun boleh cuba. Kalau tak dapat nanti boleh berbincang dengan saya. Okey, soalan. Okey, ada soalan sebelum kita berpisah? Darjah berapa yang perlu hafal atau menguasai sifir? Okey, darjah berapa? Sebenarnya menguasai sifir bermula daripada darjah 2, sebab darjah 3 dah mula banyak gunakan sifir. Operasi darab. Darjah 2 tahap wajib untuk menguasai sifir. Darjah 1 ke bawah boleh didedahkan di peringkat awal. Bagi je hafal sifir walaupun dia tak guna lagi, tapi sekurang-kurangnya anak yang sudah menghafal, bila cikgu mengulang dia dah jadi senang. Sama juga macam kita dah hafal surah lazim kan, kita dah hafal surah yasin kan, surah-surah besar kan, tapi bila kita lupa, kita nak mengulang balik dah senang sebab kita pernah hafal. Tapi untuk menjawab soalan, darjah yang paling wajib untuk menghafal sifir adalah darjah 2, sebab darjah 3 dah guna sifir sangat banyak. Okey, sebelum kita berpisah, soalan boleh bertanya tentang pentagon sifir. Okey, ada soalan sebelum kita berpisah? Okey, sebelum keluar soalan, bagaimana dapatkan pentagon sifir? Boleh dapatkan dengan ejen-ejen Mami Happy yang sah, yang berdaftar. Ramai ejen Mami Happy di seluruh Malaysia, semuanya jual pentagon sifir. Jadi boleh dapatkan dengan mereka dengan harga promosi. Tunggukan harga promosi pada pihak HQ. Kita tak tahu daripada Mami Happy, mungkin ada surprise. Dapatkan harga istimewa daripada Mami Happy. Dapatkan daripada ejen sah Mami Happy. Saya nak promote pun nanti saya tak kenal, ejen dia ramai. Nanti tengoklah ada ejen-ejen dia komen. Dapatkan daripada saya, dapat nombor telefon sekian. Okey, kalau tak ada soalan, maksudnya jelaslah perkongsian saya, cara penggunaan pentagon sifir, rahsia pentagon sifir, kenapa formula itu dibuat, macam mana nak gunakan, nombor paut, nombor square tadi kan. Saya contoh kaedah nombor square, kaedah yang baru, sifir 11, formula hujan dan sebagainya. Okey, kalau tak ada apa-apa, saya minta maaf, salah dan silap. Boleh add friend Facebook saya, Cik Man, CHEMAN. Gambar saya boleh add friend. Kadang-kadang saya akan buat live Facebook, saya berkongsi ilmu di Facebook saya. Nak bertanya pun boleh inbox saya. Nak bertanya mungkin tak faham cara guna ke, ataupun nak tanya cara mudah ke. Okey, untuk kaedah pentagon sifir, bila kita bertanya dengan anak, kalau anak tu lambat jawab, dia panjang, bagi jawapan terus. Kita tak nak anak jawab panjang, kita nak anak cepat. Kalau anak tanya, okey bang, 8 darab 2 berapa? Lama dia 5 saat 10 saat, terus bagi jawapan. Kalau tak, nanti dia keluar jawapan yang mengarut.
jawapan yang di luar jawapan lah. Ya, kita terus bagi jawapan. Lepas tu 8 darab berapa? 2 berapa? 16. 8 darab 2 berapa? 16. Kita ulang 3 kali. 8 darab 2 berapa? 16. Okey, kita pusing pula. 2 darab 8 16. Kita nak cepat. Okey, jangan biar anak kita menggali lama. Kadang-kadang dia keluar jawapan lain tu, jadi terus jawapan tu terus ingat sampai tua. Terus bagi jawapan. Okey, kita nak anak cepat. Okey, tak ada apa-apa, minta maaf salah dan silap. Terima kasih kepada Mami Happy Group kerana memberi peluang saya berkongsi ilmu. Saya pun dah balik ke Malaysia. InsyaAllah saya akan menabur bakti kepada rakyat Malaysia. Kita ada banyak lagi produk Pentagon CV. Bulan 3 ini insyaAllah Pentagon CV Plus, dia permainan CV dalam bentuk kad dengan workbook. Lepas tu kita ada Pentagon Congak tambah dengan tolak, Pentagon Congak darab dengan bahagi. Kemudian kita ada Pentagon Numbers dengan Pentagon Trick, Pentagon Magic. Yang saya sebut, yang saya tunjuk tadi kan, nombor square tu kan, itu magic tu, Pentagon Magic. InsyaAllah kita banyak produk nak keluarkan supaya anak kita seluruh Malaysia dapat mencongak untuk asas matematik, biar ramai yang guna. Saya dah berkongsi ilmu sampai ke Istana Brunei. 2019 saya masuk ke Istana Brunei, berkongsi ilmu dengan cucu Sultan Brunei, Pangeran Anak Abdul Hafiz, dalam Istana Nurul Iman. Besar istana dia, cantik. Saya berkongsi dengan cucu Sultan, Alhamdulillah 6 bulan. Jadi apa salahnya saya balik ke Malaysia, saya menabur bakti kepada orang Malaysia pula, insyaAllah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, insyaAllah dia akan datang. Biar dulu.